Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini daripada kes istri Daim Zainuddin berkait dengan permintaan beliau, permohonan rayuan supaya paspor dikembalikan secara kekal. Nampaknya apa yang diramalkan oleh netizen terjadi, yaitu mahkamah hari ini adalah mahkamah yang sah dan benar. Mereka kata ramai netizen tidak setuju kalau paspor Naimah dikembalikan secara kekal. Walaupun Peguam Naimah mengatakan bahawa tiada kemungkinan beliau melarikan diri, tapi netizen kata untuk langkah berjaga-jaga, paspor tersebut tidak boleh diserahkan semula secara kekal. Selain daripada itu, ditakuti ianya akan jadi duluan, ikutan dan akan menjadi bualan mulut pula. Dan mereka takuti nanti jangan-jangan akan berlaku dua darjat, yaitu Naimah dapat, orang lain tak dapat, kata mereka. Jadi kalau bertindak adil, tepatlah keputusan ini. Naimah gagal minta paspor dikembalikan secara kekal. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Naimah Abdul Khalid untuk pemulangan paspornya secara kekal yang diserahkan kepada Mahkamah Session sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM250,000 yang dikaitkan dengan kes jenayah pendedahan asetnya yang belum selesai. Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Bache hari ini berkata bahawa Mahkamah Session telah menggunakan budi bicaranya dengan betul dalam memerintahkan penahanan paspor Naimah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan. Ahmad juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa terdapat risiko Naimah melarikan diri ke luar negara jika paspor dipulangkan secara kekal kepadanya. Sambil menambah bahawa dia sentiasa boleh memfailkan permohonan pada bila-bila masa pada masa depan untuk pemulangan sementara paspornya untuk pertimbangan mahkamah. Sebelum ini, pihak pendakwaan berhujah kepada Mahkamah Tinggi bahawa tiada jaminan Naimah tidak akan melarikan diri, justru mahkamah perlu memegang paspornya. Ahmad hari ini berkata terdapat risiko Naimah melarikan diri dalam senario hipotesis di mana suaminya Daim yang sudah tua, yang berkerusi roda dan tidak sihat, mungkin memerlukan rawatan perubatan daripada fasilitis kesihatan luar negara. Hakim Mahkamah Tinggi menegaskan bahawa Daim tidak dikehendaki oleh Mahkamah Session untuk menyerahkan paspornya sebagai sebahagian daripada syarat jaminan dalam pertuduhan pendedahan aset yang sama terhadap bekas menteri itu. Jika paspor pemohon ada bersamanya dipulangkan secara kekal, maka saudara-saudara sekalian, menambah lanjut, kata pendakwaan, jika paspor pemohon ada bersama beliau dipulangkan secara kekal, maka besar kemungkinan apabila kedua-duanya, iaitu Naimah dan juga Daim Zainuddin berada di luar negara, mereka mungkin tidak kembali untuk menghadapi prosiding di hadapan Mahkamah Session, kata Ahmad. Hakim Mahkamah Tinggi memberi jaminan sekiranya Naimah perlu memohon pemulangan sementara paspornya untuk membantu Daim mendapatkan rawatan perubatan di luar negara, pihak pendakwaan boleh membantu memudahkan perkara ini. Peguam M. Puravelan bertindak bagi Naimah manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Syaradin Wan Aladin. Pada 23 Januari di hadapan Mahkamah Session, paspor Naimah diperintahkan untuk diserahkan sebagai sebahagian daripada syarat jaminan yang dikaitkan dengan pertuduhan jenayahnya atas dakwaan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu minta dibicarakan terhadap pertuduhan yang dirangka mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Dia dituduh melakukan kesalahan itu dengan memberikan akuan bertulis bersumpah yang tidak mematuhi notis SPRM di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Dituduh melakukan kesalahan itu antara 13 hingga 14 Disember tahun lepas, dia boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000.
Aset yang didakwa tidak didedahkan melibatkan beberapa bidang tanah, hartanah dan kenderaan Mercedes-Benz. Mengikut lampiran yang dilampirkan pada pertuduhan dan dibacakan di mahkamah, antara 8 hartanah yang didakwa itu terlibat ialah Menara Ilham di Kuala Lumpur, sebuah rumah di Bukit Tunku, Kuala Lumpur, serta 6 bidang tanah, 5 di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan di channel ini selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa dipetik daripada Harapan Daily. Hari ini, menurut laporan ini di Harapan Daily menulis, Sultan Pahang beri amaran terhadap amalan bawaan PAS. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah memberikan amaran kepada rakyat Pahang agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh PAS seperti amalan takfiri dan sembayang 2 imam. Penyakit-penyakit lama harus diharamkan, antaranya seperti sembayang 2 imam. Kafir mengkafir. Saya bagi amaran di sini. Mana-mana masjid yang membenar ini terpaksa ambil tanggung jawab. Titah baginda dalam sebuah klip video yang tular. Penghulu akan bertanggung jawab. Adun akan bertanggung jawab. Dan saya pun akan bertanggung jawab. Titah baginda. Kita ni orang Pahang, kita orang Pahang ini negeri yang aman, sentosa, berharmoni. Bila waktu berpolitik, 5 tahun sekali, awak politiklah. Tapi masjid, kita kena jaga kesucian masjid. Jangan ikut ego kita, kata Baginda Sultan lagi dalam satu rakaman video TikTok amaran tuanku yang telah tersebar. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang waktu berpolitik yang di Pertuan Agong baru sekarang pun, yaitu Sultan Ibrahim, pun telah pun bertitah. Baginda bertitah bahwa boleh berpolitik tapi bukan waktu sekarang. Sudahlah berpolitik, titah baginda. Berhentilah berpolitik, majukan Malaysia, bangunkan Malaysia. Titah baginda yang di Pertuan Agong, tiba waktunya 5 tahun sekali, waktu berpolitik, politiklah habis-habisan. Tapi waktu ini jangan sampai politik terus disemai. Sehingga ada ibu, bapa, anak menantu, ipar duai, anak beranak, adik beradik bermusuhan gara-gara propaganda ideologi politik. Kerana tak dapat terima yang seorang, seorang tak boleh terima yang seorang, egonya terlalu tinggi, maka hancurlah keluarga itu. Jadi saudara, tepatlah apa yang dititahkan oleh Sultan Pahang ini, yaitu bila waktu berpolitik 5 tahun sekali, berpolitiklah sepuas-puasnya. Pergilah berkempen sepuas-puasnya kalau anda mahu. Tapi selepas sudah selesai kempen, pilihan raya, lupakanlah terus. Lupakan yang lalu, ikutilah hidup ini, move on. Apalagi seperti yang dititahkan baginda ini. Masjid kita kena jaga kesuciannya, titah baginda. Saudara-saudara sekalian, rumah-rumah ibadat bukan untuk berpolitik. Apapun agama pasti melarang perkara itu, yaitu berpolitik di rumah ibadat. Itu memang adalah sesuatu yang harus dielakkan. Fenomena sembahyang 2 imam dan takfiri bermula dalam era 1980-an susulan amanat hadi. Ia masih berterusan. Saudara-saudara sekalian, apa yang didedahkan hari ini amatlah luar biasa. Video tular berkaitan dengan amaran Sultan Pahang terhadap amalan bawaan PAS. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah memberikan amaran kepada rakyat Pahang agar tidak mengamalkan perkara yang disebarkan oleh PAS seperti amalan takfiri dan sembahyang 2 waktu. Penyakit-penyakit lama harus diharamkan, antaranya seperti sembahyang 2 imam, kafir mengkafir, kata titah baginda. Saya bagi amaran di sini. Mana-mana masjid yang membenar ini terpaksa ambil tanggung jawab, titah baginda dalam sebuah klip video yang tular. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu kejutan yang mungkin bagi Anda dan bagi saya. Ini apabila ada ura-ura mengarahkan atau meminta supaya Khairi Jamaluddin berhenti daripada politik dan jangan menyertai politik lagi. Mereka kata, lebih baiklah Khairi Jamaluddin berhenti politik dan mengurus sahaja kekayaan di luar sana. Selain daripada itu, ada juga netizen kata, kalaupun Khairi Jamaluddin mahu masuk politik semula, mereka mencadangkan supaya Khairi jangan masuk ke mana-mana parti yang ada sekarang. Mereka mencadangkan supaya Khairi membuat atau menubuhkan saja parti baru. Kerana parti-parti yang ada pada waktu ini, kata mereka, tidak sesuai dengan Khairi Jamaluddin yang merupakan boleh dikata sebagai seorang yang bersih, yang mempunyai jati diri, perjuangan tersendiri dan sebagainya. Namun demikian hari ini ada satu laporan mengatakan bahawa elok Khairi Jamaluddin jangan kembali ke politik. Diusik sudah rosak apabila menjadi individu berbeza berbanding sebelum bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin tidak terkilan dengan gurauan sedemikian, sebaliknya selesa dengan kehidupan sekarang. Kata Khairi atau nama mesra disapa sebagai KJ, 48 tahun, dia seronok menjalani karier terkini selain menegaskan tiada keperluan untuknya kembali ke dunia politik. Tak tahu lagi, tapi apa yang saya boleh katakan, saya tengah seronok dengan kerjaya sekarang, kata beliau. Jadi tiada apa-apa keperluan untuk saya kembali ke dunia politik untuk buat masa ini, kata Khairi lagi. Cabang saya masih lagi berada di mata publik sebagai seorang podcaster, DJ dan sebagai duta era eksklusif, tapi ke mana selepas ini belum tahu lagi, katanya kepada Cosmo Online. Rezeki mencurah-curah dalam pelbagai lapangan. Lelaki tinggi, gelap dan tampan itu mengakui teruja apabila dilantik menjadi duta pakaian produk tempatan era eksklusif pada tahun ini. Saya sangat teruja untuk bersama kempen raya era eksklusif pada tahun ini. Saya setuju untuk kempen era ini pun sebab pemilik dia El Azman. Pendapat saya, dia seorang usahawan tempatan yang berjaya dan saya juga suka memartabatkan baju Melayu, kata Khairi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kata beliau. Disoal sama ada berlapang dada andai disuakan tawaran berlakon, KJ percaya kepada rezeki sekaligus tidak menolak keberangkalian menerima sebarang pelawaan daripada mana-mana penerbit. Kata Khairi, kalau ada rezeki, tawaran untuk berlakon filem dan sebagainya, insya-Allah, katanya pada majlis tayangan premier filem pendek era eksklusif semalam. Sebelum ini, KJ mencuri perhatian masyarakat dengan berubah profesion dari dunia politik ke industri hiburan, termasuk menjadi penyampai radio Hot FM, podcaster, dan kini sibuk dengan kempen raya untuk produk tempatan. Selain KJ, antara duta era lain untuk kempen 2024 ialah Sahnaz Ahmad, Beto Kusairi, Marquen, Amir, MK Sahrir, Fahimi Rahmat, dan Fadila Masud. Apa pendapat anda sekalian? Adakah Khairi patut menjauhi diri politik dan jangan kembali semula ke politik? Ataupun bagaimana? Karena kita tahu Khairi berpotensi besar. Mungkin satu pembaziran untuk negara ini kalau Khairi tidak melakukan apa-apa. Sekian dulu Malaysia Kita Punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini.